Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر. ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup manusia yang paling disayangi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan sirah mengambil masa 63 tahun. Kerana itu adalah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir di Mekah, duduk sehinggalah umur Nabi 53 tahun. Kemudian Nabi berhijrah, duduk di Madinah, kekal di sana sebagai seorang Rasul, sebagai seorang ketua negara dan sebagai seorang suami. Maka banyaknya jawatan-jawatan dan juga tanggungjawab yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebab itu kisah Madinah ini sangat panjang. Walaupun ianya mengambil 10 tahun, berbeza dengan kisah di Mekah selama 53 tahun. Kehidupan 10 tahun itu sangat padat diisi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, hari ini kita sambung. Pada pertemuan yang lepas kita dah lihat dah bagaimana peristiwa peperangan Tabuk pada peringkat awal. Peperangan Tabuk ni apa dia tuan-tuan? Melibatkan orang-orang Islam Madinah menentang orang-orang Rom. Orang-orang Rom. Inilah peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Maksudnya lepas ni Nabi dah tak berperang dah. Inilah peperangan yang terakhir di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Tabuk, yang kali ini peperangan ini melibatkan orang daripada luar, daripada bangsa Arab, maksudnya lawan dengan Rom. Dan ianya melibatkan perjalanan yang sangat jauh daripada Madinah nak menuju ke Tabuk. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat maklumat Rom akan menyerang Madinah. Kalau tuan-tuan ingat, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar utusan untuk sebarkan Islam, Raja Rom ini pergi bunuh utusan tersebut. Maka membunuh utusan ini adalah perkara yang sangat tidak bertanggungjawab kepada satu-satu negara tersebut. Tak boleh bunuh utusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah, dan kali ini Nabi hantar pasukan pada ketika itu dalam peristiwa peperangan Hunain. Itu sebabnya, puncanya. Dan ketika itu Nabi hantar 3,000 tentera sahaja, lawan 100,000 lebih tentera. Tuan-tuan, waktu itulah dengan pelbagai strategi, kita dah cerita dah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Khalid Al-Walid pada ketika itu menang. Tuan-tuan, ada strategi yang kali ini orang-orang Rom tengok dah beberapa hari dah cuba untuk nak tewaskan tentera Islam, tak berjaya. Dan akhirnya dengan muslihat Khalid Al-Walid dalam peperangan Hunain itu, dia hantar pasukan pergi ke arah utara dan sebagainya, datang dalam keadaan dengan debu-debu tuan-tuan,
maka orang Rom ingat orang Islam hantar bantuan, ada pasukan tentera sokongan, maka mereka tarik diri pada peperangan Hunain tersebut. Dan kali ini dalam peperangan Tabuk, orang-orang Rom yang sama juga yang datang ke Madinah untuk menyerang. Nabi dapat maklumat tersebut, Nabi hantar pasukan Sariyah, pasukan pengintip, maka benarlah bahawa Rom akan datang ke Madinah. Nabi SAW ambil keputusan, kali ini kita keluar. Tuan-tuan, daripada peperangan Badar sekalipun, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Hunain, kesemua peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah, bila Nabi tahu musuh nak menyerang, Nabi dah pastikan berita kebenaran tersebut, Nabi akan keluar dulu. Ini strategi tentera-tentera Islam. Tentera musuh baru nak keluarkan peruntukan, baru nak pergi beli senjata, baru nak mesyuarat, tentera Islam dah keluar dahulu. Dah keluar dahulu. Sebab apa? Tentera Islam dia tak memerlukan peruntukan, masing-masing keluarkan harta masing-masing dan persiapan masing-masing untuk bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Maka Nabi cadangkan untuk kita keluar dahulu, pergi ke Tabuk. Pergi ke Tabuk ni naik apa tuan-tuan? Naik helikopter ke, naik kapal terbang ke, naik kapal? Jawapan dia jalan kaki tuan-tuan. Jalan kaki. Dan pada ketika itu Rasulullah SAW melalui satu kesukaran kerana ianya adalah pada musim panas. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau dekat Mekah tu pun daripada hotel nak pergi Masjidil Haram berjalan pun dah berpeluh dah panas, pening dah, macam-macam dah. Saya pergi musim panas hari tu, dia orang Arab ni dia spray, sedekah spray tuan-tuan. Orang tak marah. Kita jalan pergi masjid Nabi, orang pergi spray muka kita tak marah tuan-tuan, kita suka. Dekat Jijan tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Pergi saja spray bang, sembahyang Jumaat, tembak orang tu, dia nak bagi sejuk, tak boleh. Sebab cuaca panas di Jijan ni tak setara dengan cuaca panas di Mekah. Maksud mereka boleh spray macam tu je. Nabi melalui kesukaran yang begitu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan perjalanan 600 ke 700 km jalan kaki, tak ada highway. Tak ada highway maksudnya apa? Maksudnya melalui perjalanan yang kadang-kadang ada bukit, kadang-kadang kena menuruni bukit, kadang-kadang perjalanannya berbatu. Itulah yang diharungi oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Dan berkemungkinan dalam pasukan Nabi SAW ada yang pertama kali keluar. Maksudnya baru pertama kali. Bukan kita ni, semua orang ni, bukannya semua ada pergi jogging ke sampai jalan kaki sehari 30 km ke, tak pernah. Paling kuat pun kita jalan daripada sini nak pergi kedai Rozi ke kan. Itu je setakat yang kita berjalan kaki. Pada ketika itulah Nabi SAW dengan para sahabat pun begitu. Ada yang di antaranya dah nak berputus asa. Pertama kali nak masuk perang, berjalan pun itu sudah salah satu ujian buat mereka. Lalu dalam keadaan yang sukar, tuan-tuan, 700 km jalan kaki agak-agak berapa lama? Orang pergi, saya tengok naik basikal kan, orang naik basikal dalam TV tu nak pergi buat haji, akhirnya adalah orang sponsor dia lambat sangat sampai. Ada orang kaya apa ke, dia sponsor, dah ambil lah tiket dia pergi beli. Susah sangat saya tengok naik basikal. Ada yang sekarang ni pun naik basikal, beberapa orang lagi naik motor pun mengambil masa berbulan-bulan. Tuan-tuan, jalan kaki. Kalau jalan pun naik unta, nak bawa unta-unta yang untuk bekalan makanan mereka tuan-tuan, maka ianya mengambil masa yang sangat lama. Rasulullah keluar bersama dengan 30,000 sahabat. Hari itu lawan dengan Rom 3,000. Kali ini 30,000. Tuan-tuan boleh bayangkanlah peningkatan orang-orang yang masuk Islam daripada tahun ke tahun melalui berapa jumlah tentera. Daripada kita tengok daripada zaman Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya, semuanya ada peningkatan jumlah ketenteraannya. Maka dari situ kita nampak jumlah orang Islam makin bertambah dan makin bertambah. Kemudian Rasulullah keluar dengan para sahabat. Tuan-tuan, kita dah lihat dah pada pertemuan yang lepas bagaimana para sahabat ini sedekah, infak kan untuk peperangan kali ini. Antaranya peristiwa yang masyhur yang kalau kita tengok hari-hari lah,
kalau ustaz-ustaz ke cerita pasal sedekah, cerita ni mesti akan disebut antara Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Saidina Abu Bakar bagi keseluruhan hartanya, tak berbaki. Dan juga Saidina Umar kata, aku boleh challenge kali ini. Kali ini perang Tabuk ni aku nak menang dengan Abu Bakar. Maka Umar bagi separuh, tuan-tuan. Umar ingat dia bagi separuh tu dah cukup dah. Rupanya Abu Bakar bagi ke semuanya sekali. Dan yang paling masyhur juga adalah infak daripada Uthman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Abdul Rahman bin Auf. Menantu Rasulullah Uthman bin Affan bagi ratusan ekor unta. Untuk apa unta, tuan-tuan? Untuk nak sembelih, untuk pengangkutan, untuk nak makan. Sekali 30,000 tentera berhenti dekat RNR, agak-agak berapa lama nak makan? Berapa ekor unta untuk disembelih dan dimakan? Tuan-tuan jangan bayang yang macam sekarang kita buat apa, kalau askar tu dia ada ransom. Ransom kan, dia ada bekalan makanan dia yang khasnya. Dan para sahabat pada ketika itu, mereka makanan terpaksa disembelih, binatang perlu disembelih, perlu ditumbangkan untuk nak bagi makan kepada semua para sahabat. Maka ianya mengambil jumlah unta ataupun makanan yang banyak. Maka Uthman bin Affan bagi ratusan ekor unta untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut kuantiti, tuan-tuan, siapa yang lagi banyak? Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Tapi kalau ikut kualiti ni maksud dari hati dia, berani tak berani, tuan-tuan, adalah siapa? Abu Bakar, bagi keseluruhan hartanya. Yang ini orang kaya pun belum tentu boleh buat. Orang kaya belum tentu buat. Kita ni boleh cakap je lah. Saya pun boleh bercakap je. Kita sedekah, tuan-tuan. Tapi nilai sedekah kita, daripada kita mengenali Islam sehinggalah hari ini, dah berumur dah 50 tahun, 60 tahun, berapa nilai sedekah yang kita boleh berikan kepada sumbangan kepada agama, tuan-tuan. Abu Bakar bagi ke semuanya. Sebab itu iman Abu Bakar kalau ditimbang di atas neraca, diletakkan iman keseluruhan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman Abu Bakar kekal lebih berat daripada iman keseluruhan orang-orang Islam ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tuan-tuan, Nabi keluar. Kalau Nabi keluar, Nabi akan berikan pemangku untuk jawatan Perdana Menteri Madinah kepada siapa? Kepada, waktu ini Nabi bagi kepada siapa dia? Kepada Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Nabi tak letak jawatan timbalan menteri ini secara tetap. Nabi tak letak. Kalau kita tengok dalam peperangan Uhud, Nabi letak pemangku dia. Siapa dia? Abdul Rahman bin Umi Maktum. Kadang berubah-ubah. Kadang-kadang bagi Ali bin Abi Talib. Setiap kali Nabi keluar urusan, Nabi tak letak jawatan tetap. Jawatan tetap. Hanya Rasulullah sahaja, ketua penduduk Madinah. Kalau Nabi keluar, Nabi bagi jawatan tersebut kepada pemangku yang berbeza-beza. Maksudnya setiap orang belum tentu diberikan jawatan tersebut. Nabi bagi kepada siapa? Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, daripada Ansar. Kemudian Nabi SAW bagi tahu dekat Ali bin Abi Talib, wahai Ali, kali ni punya perang kamu tak payah ikut. Tuan-tuan, Ali bin Abi Talib baru lepas daripada peperangan Khandaq dan sebagainya, yang dia lawan dengan Yahudi, dia tebas leher Yahudi tersebut. Kali ini Nabi kata, wahai Ali, kamu tak payah ikut perang. Kamu tak payah ikut perang, duduk di Madinah, tinggal jaga ahli keluarga. Patutnya apa, tuan-tuan? Patutnya bila Ali bin Abi Talib ni didengar Nabi suruh dia tinggal, dia kata, ya Rasulullah, aku tak sedap hati tinggal. Aku tak sedap hati kerana aku mendengar mulut-mulut munafik yang menyatakan bahawa Ali ni ahli keluarga Nabi, sebab itulah Nabi tak suruh ikut perang. Bias lah, tuan-tuan. Maksudnya dia kata Ali ni adalah sepupu, lepas tu menantu Nabi, bolehlah tak ikut perang. Perkataan ataupun ucapan daripada orang-orang munafik. Maka Ali bin Abi Talib ni kata, ya Rasulullah, aku tak rasa sedap hati dan aku rasa tak nak duduk dan nak ikut berperang. Nabi suruh dia kekal di dalam kota Madinah tersebut
untuk menjaga ahli-ahli keluarga yang lain. Tuan-tuan bayangkan, sepatutnya Ali bin Abi Talib kata, ya Rasulullah, aku ikut. Sebab apa tuan-tuan? Dah lah nak keluar berperang, jauh, panas, kemungkinan akan mati lawan dengan tentera Rom yang kekuatannya jauh lebih kuat lagi daripada sudut kecanggihan teknologi mereka, peralatan perang mereka, baju besi mereka jauh lebih hebat daripada tentera-tentera Islam. Maka kalaulah kita di tempat Ali bin Abi Talib, memang seronoklah. Nabi kata tak payah perang, duduk saja tinggal di Madinah. Bila Nabi sampai di sepadan Tabuk tuan-tuan, dengan para sahabat, Nabi jumpa dengan pemimpin kabilah di sekitar itu. Bukan sahaja orang Rom, Nabi jumpa pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kabilah, antaranya Aila, Jabrah dan Azrah, untuk bersama-sama ikat perjanjian. Nabi tawarkan, nak tak bersama-sama dengan kami pasukan Islam Madinah untuk berperang bersama-sama? Kalau pun tak nak berperang, sokong kami dan tidak bersama memihak kepada musuh kami. Ada pasukan yang kata kami setuju ikut perang, ada sebahagian yang kata kami sokong sahaja. Kami sokong sahaja tentera-tentera Islam, tapi kami tak ikut perang. Kami tidak akan bekerjasama dengan orang-orang Rom. Kemudian Nabi sampai tuan-tuan di kawasan Hijr. Kawasan Hijr dah dekat-dekat dah dengan Tabuk. Apa yang berlaku? Di situ Nabi berehat bersama dengan para sahabat, berehat, menyediakan makanan. Sahabat kisar tepung, uli tepung untuk makanan para tentera. Tiba-tiba Rasulullah SAW perasan bahawa kawasan Hijr itu adalah suatu ketika dahulu adalah penempatan kaum Samud. Nabi duduk di situ, Nabi baru perasan, tempat ini dulu, Hijr ini adalah tempat di mana kaum Samud dahulu, kaum Samud, Nabi Saleh tuan-tuan, Nabi Saleh yang diutuskan kepada kaum Samud, di mana bumi inilah Allah timpakan bala dan malapetaka azab kepada kaum Samud. Kaum Samud ni apa yang berlaku tuan-tuan? Dia antara kaum yang suka berfoya-foya dan berzina. Suatu ketika diutuskan Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud ini. Kaum Samud ini kata apa? Dia kata, wahai Saleh, kalaulah kamu ini betul-betul pesuruh Allah, boleh tak kamu orang kata, realisasikan permintaan kami. Susah betul nak sebut. Boleh tak kamu tunaikan permintaan kami? Maka Nabi Saleh tanya kepada mereka, apa permintaan yang kamu nak? Tuan-tuan, apa permintaan yang kamu nak? Pertama, keluarkan unta daripada bukit ini. Dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok lagi pelik dia minta depan ni. Keluarkan unta daripada bukit ini, dan unta itu mesti besar daripada unta-unta yang ada. Pelik di atas pelik yang dia minta, supaya confirm Nabi Saleh tak boleh bagi punya. Kemudian diminta keluarkan unta daripada bukit, kemudian unta tu mesti besar daripada unta-unta yang sedia ada. Kita kalau nak buat pun kena kacuk dulu tuan-tuan kan. Kuda kan nak bagi yang besar ni kena bagi baka yang lain. Banyak proses dia. Kemudian unta itu, dia kalau minum dekat telaga ni mesti kena habis. Maksudnya dia sekali minum mesti habis, dan unta itu mesti mengandung. Maksudnya mesti bunting unta tersebut. Unta tersebut mesti bunting. Lalu ketika itu, kalau aku tunaikan, kamu nak beriman tak? Maka orang-orang daripada kaum kaum Samud itu kata, kami akan fikirkan dulu, tunaikan dulu. Tuan-tuan, akhirnya waktu yang dijanjikan, Nabi Saleh kata, hadhihi naqah, ini unta yang kamu minta, la tamassuha bisuk, unta ini jangan diganggu, biar dia buat apa yang dia nak. Unta tu keluar tuan-tuan dalam keadaan besar saiz dia, unta yang betina, sebiji yang diminta oleh kaum Samud. Unta itu keluar dalam keadaan dia bunting, dan ketika itulah Nabi Saleh kata, jangan diganggu unta ni, biarkan dia nak buat apa-apa, nak minum ke apa ke, biarkan, jangan diganggu. Dan akhirnya tuan-tuan, orang-orang Bani Samud ini tak puas hati, mereka bunuh unta tersebut.
Saya ringkaskan cerita Nabi Saleh ini. Bunuh unta tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Saleh kata, bergembiralah selama 3 hari. Tamat tahun fid dariku salasata ayyam. Apa yang berlaku pada hari pertama? 3 hari tuan-tuan. Hari yang pertama wajah mereka menjadi kuning. Sebenarnya Allah tak turunkan azab. Allah bagi hin-hin tersebut untuk bagi peluang kepada kaum Samud ini bertaubat. Kita lah kalau dah Allah bagi hin tuan-tuan, wajah dah berubah menjadi kuning pada hari pertama, sepatutnya wahai Samud boleh tak minta Allah tarik balik. Tuan-tuan, mereka tak berubah. Dia kata esok okey ikut muka ni. Esoknya muka menjadi merah, dan hari ketiga mukanya menjadi warna hitam. Warna hitam tuan-tuan. Masuk hari keempat, Nabi Saleh menuju ke Ramallah, Palestin tuan-tuan. Dan akhirnya kaum Samud ini dibinasakan oleh Allah dengan yang pertama, bunyi dentuman yang kuat, sayhah, bunyi gempa, bunyi halilintar yang kuat, dan yang terakhir batu yang daripada langit direjam kepada kaum-kaum Bani Samud ini. Apa yang berlaku bila Nabi tersedar? Nabi tersedar ini tempat yang dulu Allah datangkan bala dan malapetaka. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para sahabat, kemaskan peralatan-peralatan kamu, mana-mana tepung ataupun yang telah diuli dengan digunakan air di kawasan ini, tinggalkan ataupun berikan makanan kepada binatang-binatang kita, tunggangan kita, tinggalkan kesemuanya, biarkan di sini, kita berangkat dan bergegas tinggalkan tempat ini. Tuan-tuan, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berada di tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya. Tempat itu tuan-tuan hari ini menjadi tempat perlancongan. Tempat perlancongan. Lagi apa lagi tuan-tuan? Tempat kaum Nabi Lut, kaum Sadum, yang airnya itu tahap kemasinan dia itu sampai tak ada binatang hidupan pun di dalam tu. Tak ada ikan ke, tak ada kerang pun, tak ada apa benda yang hidup di dalam tu. Tuan-tuan tengok tahap kemasinan dia, orang yang tak gerti nak berenang pun duduk kat situ terapung timbul. Kita buat tempat perlancongan, buat tempat makan-makan, memanglah cantik tuan-tuan dan sebagainya. Tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertindak dengan tindakan yang begitu. Nabi tahu tempat ini pernah diazab oleh Allah, Nabi percepatkan, tinggalkan tempat ini. Jangan bersuka-suka dan sebagainya, tinggalkan terus ataupun pergi menuju ke tempat lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai tuan-tuan. Apa yang berlaku bila Nabi lalu di situ tuan-tuan, Allah turunkan wahyu untuk bagi tahu bergerak daripada kawasan tersebut yang pernah diazab. Allah pernah azab kepada kaum Samud. Itu adalah sunnahnya, dan hadis itu adalah hadis sahih. Tempat itu sekarang adalah tempat perlancongan. Kemudian Nabi dapat berita tuan-tuan, dalam perjalanan tiba-tiba Nabi dapat berita tentera Rom tarik diri. Tak jadi dah pegang. Tentera Rom tarik diri. Nabi dah nak sampai, Nabi dengar tentera Rom tarik diri. Antara sebab-sebabnya, orang Rom ni kata apa? Dulu kita pernah lawan dah dengan tentera-tentera Islam, tentera-tentera Madinah. Kita pernah lawan 3,000 tentera. Sangat susah untuk kita kalahkan dan kita bunuh kesemuanya. Maka kali ini yang datang adalah 30,000 tentera. Tuan-tuan, tentera Rom ni dia pun buat risikan. Dia pun ada pasukan syariah dia, pengintip dia. Maka yang datang kali ini 30,000. Kalau 3,000 pun kita tak mampu nak bertahan, nak mengalahkan mereka, ini kan pula 30,000. Dan kali ini tentera yang dipimpin oleh ketua mereka, Muhammad. Dulu yang perang yang dulu 3,000 dipimpin oleh sahabat Muhammad. Maksudnya apa tuan? Maksud kekuatan tentera itu dipimpin oleh Rasulullah sendiri, ketua orang Islam, dan juga jumlahnya 30,000. Maka tentera-tentera Rom tarik diri, tak nak perang. Apa yang berlaku? Nabi duduk di Tabuk tuan-tuan. Nabi duduk di Tabuk selama beberapa hari, berbelas hari untuk menunggu betul ke Rom ini tak nak berperang ataupun ini hanyalah taktik semata-mata.
Kalau tuan-tuan perasan dalam perang Uhud pun Nabi tunggu. Habis Abu Sufyan dah selesai, dah balik semula ke Mekah, Nabi tunggu di Uhud dalam beberapa hari. Itu adalah strateginya, tuan-tuan. Strategi mana-mana bangsa Arab pun kalau berperang, mereka menang sekalipun, mereka akan tunggu di kawasan situ beberapa hari, barulah mereka akan pulang. Nabi SAW tunggu di situ dalam keadaan berbelas hari. Berbelas hari tunggu orang Rom untuk datang, maka memang benarlah Rom tidak mahu berperang. Dalam perjalanan balik Nabi pulang, tuan-tuan, ada berlaku satu peristiwa di mana seorang sahabat, iaitu Abdullah Zulbijadain. Dia ini, tuan-tuan, Abdullah kita ingat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Umi Maktum. Bila sebut Abdullah Zulbijadain, siapa pula sahabat ini, tuan-tuan? Dia adalah seorang sahabat yang dibuang oleh keluarganya dan juga kabilah dia. Keluarga dia buang dia, kabilah dia pun, saudara mara dia, keluarga besar dia pun buang dia. Dia bersama dengan Rasulullah SAW dalam perang ini, dan waktu dalam perjalanan pulang, Abdullah ini meninggal dunia. Boleh jadi sakit ke, tak dinyatakanlah. Boleh jadi sakit, kemudian dia meninggal dunia di dalam perjalanan untuk pulang. Siapa yang kebumikan dia, tuan-tuan, adalah tiga orang ataupun tiga makhluk yang paling diredai oleh Allah pada ketika itu. Siapa dia? Rasulullah, Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Tuan-tuan, tiga orang ini, Nabi dan juga sahabat Abu Bakar dan Umar ini, yang mengkebumikan sahabat Abdullah bin Judain ini. Nabi kata apa? Ulurkan sahabatmu itu. Nabi tunggu di dalam liang tersebut. Nabi yang meletakkan jasad dia, dan Nabi berdoa, wahai Allah, aku redha dengan dia. Redalah juga kamu kepada dia. Tuan-tuan, ketika itu Abdullah ibn Mas'ud, dia menyaksikan. Dia tengok je perwatakan Nabi, perbuatan Nabi menyelesaikan jenazah Abdullah bin Judain ini, tuan-tuan. Dia tengok, dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata dalam hati dia, ya laitani kuntu sahiban hafrah. Kalaulah aku yang berada di tempat yang mati itu, kalaulah aku yang berada di situ, antara aku ni adalah orang yang paling beruntung. Kalau boleh ditukar tempat tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi yang sambut dia, yang masukkan dia ke dalam liang lahat, kemudian Nabi berdoa kepada dia, ya Allah, aku redha dengan dia ni, ya Allah, redhalah juga pada dia ni. Tuan-tuan, siapa dia? Abdullah bin Judain. Kemudian Nabi pulang, tuan-tuan, sampai di pinggir kota Madinah. Orang-orang Madinah ni dah sambut dah. Dekat mana Nabi akan terus bergerak menuju ke Masjid Nabawi. Habis dia perang ke urusan luar, Nabi akan bersinggah dulu di Masjid Nabawi. Dekat sini berlaku satu peristiwa taubat Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Tiga orang sahabat. Kata Ka'ab bin Malik, dia ceritakan balik. Kata Ka'ab bin Malik, waktu Nabi pulang, aku melihat ramainya orang yang keluar, ramainya sahabat yang datang, dan kami di Madinah ini hampir ada 80 lebih yang tak ikut pergi perang. Dan di kalangannya adalah orang-orang munafik. Bila orang-orang munafik ini beratur jumpa dengan Nabi, memberikan alasan yang pelbagai, Nabi menerima alasan mereka, dan Nabi kata, semoga Allah mengampunkan kamu. Kita datang kata, ya Rasulullah, tak boleh ni, anak saya tak sihat, jadi saya tak boleh ikut perang. Bagi alasan kepada Nabi, Nabi kata, semoga Allah mengampunkan kamu. Aku melihat Nabi SAW berdoa kepada mereka supaya diampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan, tak pergi perang. Antaranya orang-orang munafik yang lebih kurang 80 orang pada ketika itu. Dan sampai kepada giliran kami, kata Ka'ab bin Malik ni, sampai giliran kami. Ka'ab bin Malik ni, Murarah bin Rabi' ni, dan Hilal bin Umayyah. Sampai giliran kami rasa kalau kami sebut bagi alasan kepada Nabi, Nabi akan berdoa untuk keampunan kami, tapi kami akan menanggung di sisi Allah
sebab kami berbohong kepada Nabi. Maka kami memilih untuk mengaku kesalahan kami, biarlah kami dihukum di dunia supaya kami tidak dihukum di akhirat. Tuan-tuan, mana-mana yang dihukum di atas muka bumi ni, hukuman sebat ke, rotan ke, rejam ke, tuan-tuan, hukuman mati sekalipun, itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun selesai. Telah pun selesai kerana dia hukum di atas muka bumi Allah. Dan katakan aku boleh berbohong, tapi aku memilih untuk nak bercakap benar kepada Nabi. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam, Nabi jawab salam. Nabi senyum dalam keadaan terpaksa, dan akhirnya aku bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya aku tidak pun bersungguh-sungguh dalam persiapan perang kali ini. Nabi kata, wahai Ka'ab, kamu lebih muda. Kamu lebih muda, dan dua orang tadi itu adalah ahli Badar. Ahli Badar dan mereka lebih berusia. Wahai Ka'ab, apa alasan kamu? Ka'ab kata, kalau depan orang lain aku akan berikan alasan, tapi di depan kamu wahai Rasulullah, aku tak akan berbohong dan aku akan bercakap benar. Sebenarnya aku melewat-lewatkan dan menangguh-nangguhkan persiapan aku. Nabi dah isytiharkan peperangan Tabuk. Dia balik ke rumah, dia tak bersiap. Dia duduk, dia tengok orang lain dah bersiap, dia kata nanti aku bersiap. Dan dia duduk saja. Dan sehingga terlintas di dalam fikiran dia, kalaulah setiap peperangan ini ada catatan siapa yang pergi kehadiran, tuan-tuan, maka akan terukir di dalam sejarah, perang ini siapa yang masuk, perang ini siapa yang masuk, perang sekian siapa yang masuk. Maka tak ada sebarang catatan yang dibuat. Maknanya tahu nama sebahagian sahabat saja, tak ada catatan. Maka Ka'ab bin Malik ini terlintas dalam fikiran dia, kalau aku tak pergi pun tak ada siapa yang akan kenal, tak ada siapa yang akan perasan. 30,000 tentera, siapa akan perasan kalau aku tak pergi? Maka Ka'ab bin Malik tak ikut berperang pada ketika itu, dan dia bagi alasan tersebut kepada Nabi. Nabi SAW tak doakan dia, tuan-tuan. Macam tadi tu, munafik-munafik tu Nabi, semoga Allah ampunkan kamu, semoga Allah ampunkan kamu. Sampai pada Ka'ab bin Malik, dia dah cerita hal sebenar, Nabi biarkan sahaja, dan Nabi jatuhkan hukuman kepada dia. Nabi kata, jangan siapa-siapa berurusan dengan Ka'ab bin Malik dan dua orang lelaki sahabat dia. Pulaukan dia, tuan-tuan, pulaukan dia. Nabi SAW kata, pulaukan dia. Kata Ka'ab, berlalu sehari, berlalu 2 hari, berlalu 3 hari, aku tidak dapat menahan rasa beratnya di dalam hati aku, seperti bumi Madinah ini menjadi sempit buat aku. Kita kalau kita kata tak apalah, biarlah orang nak pulau kita, lagi bagus. Lagi bagus, tak ada orang nak pinjam duit kita, tak ada orang nak pinjam kita barang apa-apa, orang tak nak berurusan dengan kita, biarlah. Kita nak apa, kita buatlah hal kita. Tapi Nabi SAW ni, tuan-tuan, bila Nabi pulaukan dia dengan para sahabat yang lain, Ka'ab bin Malik kata, aku terasa sempit di dalam hati aku dan jiwa aku, sebab aku beri salam, tak ada orang jawab salam, orang tak nak bercakap dengan aku, tak nak berurusan dengan aku. Tuan-tuan, antara sahabat yang dua orang ni, Murarah dan Hilal tadi, dia orang warga emas, dia duduk kat rumah ni, tak ada apa-apa urusan. Ka'ab bin Malik ni keluar bekerja, pergi pasar dan sebagainya. Dia kata, aku menjadi berat di dalam hati aku. Satu hari aku pergi masuk ke dalam masjid dan aku perasan Nabi memandang aku. Kita kalau masuk, kita perasan orang pandang kita. Lalu aku memandang Rasulullah, lalu Rasulullah memalingkan pandangannya. Maksudnya Nabi tak pandang. Nabi tak pandang kepada Ka'ab bin Malik. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ka'ab bin Malik jumpa sepupu dia. Siapa dia? Abu Qatadah. Jumpa Abu Qatadah, bagi salam. Abu Qatadah pun tak jawab salam. Sebab apa? Arahan daripada Nabi untuk memulaukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kata, aku pohon kamu dengan nama Allah, wahai Qatadah, sesungguhnya aku ini, kamu tahu kan, aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah tak jawab, tuan-tuan. Sahabat ni, tuan-tuan, apa dalam fikiran dia? Cukup dia dapat redha Allah, redha Rasulullah. Itu yang mereka fikirkan dalam kepala mereka. Cukup Allah sayang dia, cukup Nabi sayang dia. Orang lain nak tak suka ke, benci dia ke, cukuplah. Cukuplah dia berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
Lalu tuan-tuan, dalam beberapa hari tersebut, tempoh yang lama itu tuan-tuan, keluar surat daripada Raja Ghassan. Raja di satu tempat yang bernama Ghassan tawarkan kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, kalaulah tak ada orang nak terima kamu di sini, kan, duduk dekat tempat negara better, di situ kami akan menaikkan darjat kamu, memberikan kamu kehidupan di situ. Tuan-tuan, macam kita lah, orang tak suka dengan kita, tiba-tiba ada sultan mana-mana ke negeri datang kepada kita, tawarkan kepada kita, dia pula musuh dengan negara kita, tawarkan kita untuk duduk dekat tempat dia, bagi duit, bagi jawatan, bagi penempatan. Orang muliakan dia tuan-tuan. Kata Ka'ab bin Malik, sesungguhnya tawaran itu sangat menggoyahkan hati aku, tapi aku mengambil surat tersebut, lalu aku koyakkan surat tersebut dan aku bakar surat tersebut. Tuan-tuan, siapa dia? Ka'ab bin Malik. Dan ketika itulah Allah menurunkan wahyu, membersihkan nama 3 orang sahabat ini, dan juga memberikan pengampunan kepada sahabat ini tuan-tuan. Nabi SAW cukup gembira. Nabi cukup gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Nabi buat begitu tuan-tuan kerana ianya menentang ataupun bercanggah dengan hukum Allah. Nabi tidak akan marah secara peribadi. Kalau urusan peribadi, Nabi tak akan marah. Macam mana orang buat kepada Nabi, ianya hal peribadi Nabi dengan orang tersebut, Nabi tak akan marah. Tapi kalau melibatkan hukum Allah, melibatkan syariat, Nabi akan betul-betul marah. Dan Nabi hanya marah apabila syariat ini ditentang ataupun dikhianati. Maka Ka'ab bin Malik ini tak ikut perang tuan-tuan. Nabi marah tuan-tuan. Nabi marah, dan bila Nabi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan nama para sahabat ini, Nabi cukup seronok dan Nabi sambut mereka semula, dan masing-masing saling berpelukan kerana diberikan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni taubat, kan, taubat minta ampun pada Allah dalam keadaan kita berharap Allah mengampunkan kita. Kita tak tahu sama ada Allah mengampunkan kita, walaupun bila kita minta kepada Allah, ya Allah ampunkan aku, Allah Maha Pengampun, akan ampunkan segala kesalahan kita. Itu esok kita buat balik. Itu beza kita. Para sahabat, satu kesalahan bertaubat bersungguh-sungguh tuan-tuan, dan berazam dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seumur hidup mereka. Dalam keadaan kita ni buat dosa, dan tuan-tuan buat dosa, tak apalah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta pengesahan tersebut daripada Nabi dah tak ada. Nabi dah meninggalkan kita 1400 tahun yang lebih lamanya. Kita nak siapa untuk clarify yang kita ini telah diampunkan. Cuma kita berharap dalam keadaan kita istiqamah kepada Allah, istiqamah dalam perubahan kita, moga-moga Allah melihat perkara itu dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang diampunkan di sisi Allah, dan Allah terima taubat kita. Tapi di kalangan manusia, kita kena selesaikan sesama manusia. Kita sendiri tahulah dengan siapa kita buat masalah. Kita sendiri tahu dengan siapa kita menipu. Kita sendiri tahu dengan siapa kita mengumpat, sampai orang itu bergaduh dengan kawan sekian-sekian, sampai orang itu tak bertegur sapa dengan kawan sekian-sekian. Dulu dia datang masjid, dia boleh tegur dengan orang tu, angkat tangan, senyum, peluk, cium, bergurau-gurau semua kan. Tiba-tiba disebabkan khianat ataupun fitnah yang dilontarkan, kita pun pelik, kawan kita ni dah tak nak bercakap dengan kita, selisih. Sehari dua kita pun nak dengan dia juga lah, bagi salam. Sehari dua sampai seminggu kita pun dah tak nak bertegur dengan dia. Tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan dengan mulut kita, dengan perangai kita, angkara kita. Jangan tabur fitnah kepada orang, jangan kata buruk kepada orang, jangan menyebabkan perpecah belahan kepada orang.
Kerana apa tuan-tuan? Kerana semua itu Allah akan kira. Percayalah tuan-tuan, Allah akan kira setiap tindak tanduk kita di atas muka bumi Allah. Apa yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita, semua itu Allah akan kira. Dengan manusia, kamu kena selesaikan dengan manusia. Allah tak akan terlibat. Allah tak akan terlibat. Sebab tu kita dengar ayat apa tuan-tuan? Aku tuntut dekat akhirat nanti. Dia ingat dia je nak menuntut ke orang tak tuntut dengan dia. Dia ingat dia seorang, aku tuntut. Carilah aku dekat mahsyar nanti. Carilah aku, tak jumpa kau, berangkap. Dia fikir melangkah orang tu, dia kesalahan dia kepada orang lain, dosa dia terhadap orang lain. Tuan-tuan, selagi mana kita diberikan nyawa di atas muka bumi Allah, mana-mana orang yang kita ingat, dalam ingatan kita tuan-tuan, yang kita pernah sakiti, yang pernah kita bohong, yang RM5 kita tak bayar, boleh jadi tuan-tuan pergi kedai minum sama-sama, Mat, bayarkan dulu aku, nanti aku bayar nanti, kan maghrib kan aku bayar. Dia sebut tu RM5 je tuan-tuan, pun tak bayar. Kita pula nak minta segan RM5 je, tapi dia cakap dah RM5 nak bayar. Tuan-tuan, benda tu jadi senyap. Dalam keadaan kawan itu menanti-nanti RM5 dia, pandang muka dia teringat RM5. Pergi raya muka dia teringat RM5. Dengan isteri dia pun dia cakap, dia kata, abang tak tahulah si, contoh saya tak tahu ada nama orang ni ke tak ada, contohlah ni contoh tau, bukan betul Karim tu, abang sampai jadi perbincangan keluarga di kalangan anak-anak. Abang mintalah bang RM5, tak tahulah bang ni, tapi abang halalkan je lah. Tapi halalkan tak boleh juga, itu dah banyak kali dah, kan tuan-tuan. RM5 itu pun Allah akan kira tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sedap-sedap RM5 janji dengan orang tak bayar, nak bayar tapi tak bayar tuan-tuan. Kena bayar, kena bayar. Sehinggalah orang tu halalkan. Kita dengar dia sebut halal, aku halalkan kaya yang RM5 hari tu, barulah tak dikira tuan-tuan. RM5 pun akan dikira. Sebab tu orang tengok buku amalan dia, terbeliak mata dia tuan-tuan. Sekecil-kecil perkara pun Allah akan catatkan, sebesar-besar dosa pun Allah catatkan. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok para sahabat, dia fikir, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku boleh bagi alasan dan engkau boleh mengampunkan aku, berdoa kepadaku, tapi aku memilih untuk berkata benar. Biar pahit, asalkan tidak menanggung azab ni nanti di pada mahsyar atau dibangkitkan nanti tuan-tuan. Nampak cara para sahabat berfikir. Baik selesai sekarang, jangan selesai luar di masa akan datang, ataupun di waktu kita ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Tuan-tuan, dosa dengan manusia ni kadang-kadang kita ambil ringan, lagi-lagi dengan orang yang bukan Islam. Tak, dia kata tak apalah, dia bukan Islam, boleh. Dia ingat bukan Islam, dia boleh je nak curi harta orang tu, nak tipu orang tu. Dia kata dia bukan Islam pun, dia masuk neraka, macam mana dia nak. Tuan-tuan jangan main-main. Doa ni, doa orang yang dizalimi, kalau dia itu tak Islam sekalipun, Allah akan makbulkan. Makbul tuan-tuan, yang tuan-tuan yang main. Dia berdoa, memanglah dia tak berdoa, dia dalam hati dia kata, dia ni jahat ni, semoga dia ni dikenakan celaka ke apa ke. Tuan-tuan, makbul. Tuan-tuan jangan ngada-ngada nak pergi curi, nampak orang India ke apa ke, tertinggal handphone ke, pergi ambil. Yalah, bagi tahu dia bukan Islam pun. Tak boleh tuan-tuan, itu pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu tuan-tuan, doa ni, doa, lagi-lagi doa ibu. Saya selalu tekankan doa ibu ni. Doa ibu ni, dia kafir sekali pun Allah akan makbulkan kalau anak dia mendaharkai dia. Kalau mak dia Islam, kena pula mak dia tu rajin solat, jenis memang datang kuliah apa semua ni, lagi padu, lagi tajam doa dia tuan-tuan. Jangan main-main lah dengan doa ibu ni. Doa ibu ni, jangan kita berseteru dengan ibu kita. Itu saya pun tak faham. Ada orang dia jadi musuh, tak tahu, lama tak jenguk, marahnya sikit, dia kecil hatinya sikit, marah dia bukan main lama. Saya pernah jumpa dalam, saya jururawat di hospital, anak dia tinggalkan mak dia waktu temu janji klinik, pergi tinggal ke appointment. Dalam saat sekarang ni, ayah dia dalam keadaan terminal, nazak tuan-tuan.
Anak si anak tak datang pun. Tak datang pun. Tak datang. Keluarga doktor telefon suruh datang. Sebab apa? Dia anak sulung nak cerita keadaan ni, nak bawa, nak duduk hospital ke, nak duduk rumah ke, siapa yang menjaga. Tak kontak tuan-tuan. Ini pun satu masalah. Satu masalah buat anak-anak ni lah. Kadang-kadang dia dengan bos boleh elok, dengan kawan-kawan boleh cakap elok-elok, kan, tunduk macam tu dengan bos. Dengan mak ayah ni tak tahu, dia boleh he je, hoi je, kan. Sebab apa? Sebab mak dan ayah ni dia akan baik dengan anak-anak. Anak-anak ni belum tentu boleh berbuat baik untuk ibu dan ayah dia. Tuan-tuan berhasillah, tuan-tuan pernah jadi anak dan tuan-tuan pun pernah menjadi ayah. Saya tak ada pengalaman, maka saya tak dapat rasa macam mana kasih sayang seorang ayah kepada anak. Saya semua boleh cakap sajalah, tapi apa yang diberitahu dalam Al-Quran dan hadis tentang kelebihan keutamaan ibu dan ayah tu, tuan-tuan, tak ada sangkalannya lagi. Kedudukan ibu dan ayah itu. Ada masa nanti tuan-tuan kita kuliah tentang ibu dan ayah saja. Ibu dan ayah, bawa anak-anak sekali tuan-tuan, insya-Allah berubah mereka nanti. Berubah mereka tuan-tuan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah tuan-tuan. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita, asbab daripada kita membaca sirah, Allah himpunkan kita bersama dengan para nabi dan para rasul, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Terimalah amal ibadah kami sebagai ibadah yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.